hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, keputusan rayuan daripada Mahkamah Rayuan untuk rayuan yang dibuat oleh Syed Saddiq, ya, untuk membatalkan keputusan yang telah disabitkan oleh Mahkamah Tinggi. Jadi ini satu yang baru, sahabat semua. Apabila Mahkamah Rayuan hari ini tidak dapat, ya, membuat satu keputusan, jadi terpaksalah ditundakan ke satu masa untuk memikirkan lagi, ya, selepas hujah terkini daripada peguam belah peguam kepada Syed Saddiq. Jadi menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda sesi sidang media singkat ini untuk tatapan kita semua. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Yes, sir. Sorry. Maybe sorry. No voice. Okay. You lost your voice. Syam, ringkasan sikit. I can do the ringkasan. Kejap. Dia tengah dapatkan suara dulu. YB start dulu. Okay. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Seperti kalian semua tahu, alhamdulillah tadi semua berjalan dengan baik. Barisan peguam dipimpin oleh Datuk Yusof dan juga Datuk Isham, dan hujah-hujah fakta-fakta untuk memperkukuhkan rayuan telah pun dibentangkan dan akan diteruskan esok dengan kes daripada pihak pendakwaan dan juga selepas itu jawapan balas. Saya lagi sekali ingin tekankan bahawa saya meletakkan kepercayaan ke atas institusi kehakiman negara, dan sebagai salah seorang penggubal dasar menghormati institusi kehakiman sebagai benteng terakhir bagi pihak atau golongan yang rasa tertindas atau haknya dirampas. Dan di bawah bumbung yang terhormat inilah saya menuntut keadilan dan kebenaran. InsyaAllah jumpa lagi esok. Ringkas sajalah daripada saya. Assalamualaikum my friends. Good afternoon. This morning we canvassed strong points of law, first by Datuk Yusof and myself. Datuk Yusof submitted before the Court of Appeal that based on the evidence adduced, there's no prima facie case whatsoever in respect of all the 4 charges. In other words, YB must be acquitted at the end of the case of prima facie. Now, as far as I'm concerned, I took over the alternative submission that's on the defense side. It's our submission also strong to say that the learned trial judge, with great respect, did not appreciate all the evidence adduced by YB and his witnesses. As a result, there is a serious miscarriage of justice. That in sum total is our submission this morning. We await the response of the prosecution tomorrow, and inshallah we hope and pray that justice will prevail in favor of YB. Thank you so much. Right? Thank you very much everyone. Selamat berbuka. Dan YB, apa perasaan YB hari ni? perasaan Tenang ke? tenang alhamdulillah, kerana setelah menunggu lebih 5 tahun, ya, mula proses siasatan ke atas saya dan keluarga pada tahun 2020, saya ingat pada bulan Mac juga. Kini dah masuk tahun kelima. Seperti kalian tahu pun, saya tidak pernah cuba untuk melengahkan kes ini, menangguhkan, minta kes untuk digugurkan, kerana saya sentiasa meletakkan kepercayaan ke atas benteng terakhir negara, iaitu institusi kehakiman kita. Dan insya-Allah kebenaran akan menang juga. Terima kasih semua. Thank you. Sorry, boleh tanya yang kes morning ini yang tentang 3,000 for the cost for the 3 cases? Huh? The incident. No, that's not our case. That's another case. Case lain. Yeah. Nothing to do with us. Okay. All right. Thank you. Thank you. Thank you so much. Really appreciate it. This is very like a lost. I'm really like far away from home. Very different lines.
Betul lah. YB dah senyum YB. Abang ni. Alright, so itu antara kenyataan daripada peguam kepada Syed Saddiq. Jadi saya ingin membacakan, ya mungkin ada di antara kita yang tidak faham kerana dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi kita baca pula di dalam bahasa Melayu untuk pemahaman kita lebih clear. So ini dia. Keterangan saksi utama terhadap Syed Saddiq demi puaskan SPRM. Apa maksudnya sahabat semua? Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Mahkamah Rayuan diberitahu bahawa seorang saksi utama pendakwaan berada dalam tekanan untuk memberikan keterangan terhadap ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman demi untuk memuaskan hati Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Peguam bekas Menteri Belia dan Sukan Hisham T. Potek berhujah demikianlah hari ini ketika rayuan untuk mengetepikan sabitan bersalah atas hukuman terhadap anak guamnya dalam kes penyelewengan melibatkan dana 1.12 juta Sayap Pemuda Bersatu. Hisham menegaskan bahawa bekas penolong bendahari Armada Rafiq Hakim Razali yang merupakan saksi pendakwaan ke-13 tidak boleh dianggap saksi yang boleh dipercayai kerana didakwah berada dalam tekanan dan tekanan mental untuk yang begitu teruk ketika siasatan dan tahanan reman selama 6 hari oleh pihak SPRM. Peguam veteran itu berhujah bahawa terdapat petunjuk jelas bahawa Rafiq telah memberikan keterangan terhadap Syed Saddiq bagi memuaskan hati pihak SPRM. Jadi, Hasim menjelaskan lagi bahawa semasa pemeriksaan balas oleh pasukan pembela di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Rafiq bersetuju dengan kenyataan bahawa dia telah dipatahkan oleh SPRM sehingga agensi itu mendapat apa yang mereka mahukan. Dan terdapat bukti jelas bahawa SP13 telah dipatahkan semasa reman SPRM dan memuaskan hati SPRM dengan memberikan keterangan seperti yang dikehendaki oleh SPRM, kata Hisham kepada panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ahmad Zaidi Ibrahim. Rafiq merupakan saksi utama bagi 2 daripada 4 pertuduhan, iaitu pertuduhan pecah amanah, pertuduhan pecah amanah CBT melibatkan 1 juta dan pertuduhan salah guna melibatkan 120,000. Pendengaran rayuan di hadapan panel hakim yang turut dianggotai oleh Azman Abdullah dan Norin Badruddin akan disambung esok. Jadi pada 9 November 2023, Mahkamah Tinggi mensabitkan kesalahan terhadap Syed Saddiq atas 4 pertuduhan, termasuklah 2 pertuduhan pengubahan wang haram dan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta serta 2 sebatan. Bagaimanapun, pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan sementara menunggu hukuman rayuan Syed Saddiq di Mahkamah Rayuan. Dalam alasan penghakiman bertulis yang dikeluarkan baru-baru ini, Hakim Azhar Hamid menyatakan bahawa hukuman tersebut wajar manakala mahkamah mengambil maklum akan insiden berulang kali di CBT dan penyelewengan. Jadi, dikatakan juga Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dana 1 juta daripada Armada untuk melakukan pecah amanah terhadap wang tersebut. Jadi kesalahan itu dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central
26 Mac yang lalu. Jadi panjang lagi lah ceritanya ya. Tapi itu antara pengukuhan yang dinyatakan oleh peguam kepada Syed Saddiq hari ini. Jadi mereka akan bersidang sekali lagi pada hari esok untuk menentukan keputusan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.